يا أرحم الراحمين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang hadirin yang dikasihi, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sekalian kerana dengan izin dan inayahnya dapat sama-sama diberi kekuatan kepada kita untuk datang solat subuh secara berjemaah sebagaimana dalam hadis yang sahih. Barang siapa yang solat subuh secara berjemaah, maka dia telah menghidupkan seluruh pada waktu malamnya dengan ibadat. Jadi bukan mudah tuan-tuan, walaupun kita ada kenderaan yang baik, walaupun kita ada kesihatan yang baik, tak cukup untuk membolehkan kita datang ke rumah Allah ini. Tapi sebenarnya apa yang paling hebat yang Allah beri kepada kita ini kekuatan iman kita. Kalau kita fikir pada kenderaan yang besar, hebat sebagainya, di kawasan ini orang yang banyak duit, orang kereta besar-besar, dan setakat nak kutip duit sekejap saja. Tapi bila tentu dengan kereta besar mereka itu akan sampai mereka ke rumah Allah. Dan kadang-kadang kita yang berjalan kaki naik kereta biasa-biasa saja walaupun jauh daripada masjid, tapi Allah setiupkan kekuatan kepada kita untuk kita datang ke masjid, bukan setakat kita mari dengar, setakat kita solat berjemaah, bahkan juga kita mari dengar kuliah-kuliah. Moga-moga dengan suasana ini, kekuatan yang Allah beri kepada kita ini akan terus berkekalan sehingga kita datang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dikasihi, yang dirahmati Allah sekalian, baru ni kita berhenti pada 5 hari bulan 6 sebab saya sebulan sekali mengenai qasasul Quran, kisah-kisah yang disebut di dalam Al-Quran. Yang disebut kisah-kisah ini tidak lain dan tidak bukan, kita akan mulakan dengan bapa datuk kita, iaitu Nabi Adam AS. Sebagaimana yang saya nyatakan sebelum ini, bagaimana Allah jadikan Nabi Adam dengan 5 peringkat, bagaimana Allah pamerkan Nabi Adam AS ke dalam syurga sebelum ditiupkan roh, sehingga menakjubkan semua makhluk-makhluk yang ada dalam syurga ketika itu, termasuklah malaikat dan juga iblis. Walau bagaimanapun, sebagaimana saya nyatakan juga, di sebalik kehebatan manusia itu yang Allah pamerkan kepada seluruh makhluk-makhluk dan syurga ketika itu, maka setan telah jumpa. Dan satu kelemahan yang ada pada manusia yang paling utama sekali, iaitulah perut manusia, yang mana perut manusia inilah yang menyebabkan manusia itu lupa, derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan yang dikasihi, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, malam ni pagi ini selepas dipamerkan Nabi Adam dalam syurga ada tempoh yang tidak diberitahu dalam mana-mana nas baik Al-Quran baik hadis, maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala telah tiupkan roh ke dalam jasad yang kaku Nabi Adam AS. Ketika itu barulah Nabi Adam itu bangun. Apabila bangun, dalam hadis sebelum ni kita baca, antara perkara yang pertama Nabi Adam ketika dia bangun ketika itu dia bersin. Dalam hadis yang dia bersin tu terus Nabi Adam kata Alhamdulillah, maka jawab para malaikat ketika itu Yarhamkallah. Jadi ketika itu jugalah Nabi Adam telah diajar oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai Adam, bagilah salam kamu kepada malaikat yang ada di depan kamu ketika itu. Maka Nabi Adam berkata Assalamualaikum, maka waalaikan ni kepada malaikat berjawab balik salam Nabi Adam AS ni ketika itu. Dan ketika itu juga Allah Subhanahu wa taala ba'dama khalaqallahu Adam, selepas dia Allah jadikan Adam, wa nafakha fihi min ruhih, dan ditiupkan masuk roh ke dalam jasad Nabi Adam AS, selepas berlaku proses bersin dan bagi salam pada malaikat tadi, amaral malaikata an yasjudu lahu fanaffadhu al-amra wa sajadu. Maka bermulalah satu ujian yang hebat yang Allah beri kepada makhluk langit ketika itu, yang mana Allah perintah kepada malaikat termasuklah iblis supaya sujud pada Nabi Adam AS. Maka sifat malaikat ni yang tidak pernah membantah, mereka patuh pada perintah Allah Subhanahu wa taala dan mereka sujud kepada Nabi Adam sebagaimana yang telah diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kana al malaikatu kulluhum ma'murin bisujud, dan seluruh malaikat ketika itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Nabi Adam. Wa naffadhul amra kulluhum ajma'un, maka mereka tak ada membantah, kenapa ya Allah aku boleh sujud pada manusia ni? Tak ada kata sepatah pun, dan tidak ada berubah pun muka mana malaikat, dan tidak pernah dinyata dalam nas ada malaikat yang membantah, tak ada. Semua dia kata
wa nafadhul amra kulluhum ajma'un. Dan mereka tanpa ada perasaan orang kata bimbang, tidak ada perasaan was-was, tidak ada mempersoalkan perintah Allah itu, mereka terus sujud kepada Nabi Adam ajma'un, keseluruhannya, tidak ada terkecuali walaupun satu. Bagaimana yang kita tahu para malaikat ni, ramainya malaikat di muka di langit tadi, tidak boleh dihitung betapa banyaknya para malaikat ini. Sujud ke semuanya. Annahum la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru. Ketika itu para malaikat sujud pada perintah Allah dan tidak ada yang menderhakai pada Allah, dan mereka lakukan apa yang diperintah oleh Allah kepada mereka. Bersesuaianlah dalam surah Tahrim juzuk yang ke-27, Allah Subhanahu wa taala sebut, dia kata, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, jagalah diri kamu dan jagalah anak-anak isteri kamu daripada api neraka. Waquduhan nas wal hijarah. Dia kata di dalam neraka ni guna tahu adanya batu-batu yang dibakar sekali, batu-batu berhala yang dibakar bersama-sama mereka yang ingkar pada perintah Allah. Dia kata di dalam tu ada malaikat la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Di dalam neraka ketika itu ada para malaikat yang sangat garang, sangat bengis menjaga ahli-ahli neraka, dan mereka akan patuh pada perintah Allah dan tidak akan maksiat pada Allah walaupun satu saat, walaupun satu detik. Ini jelas menunjukkan bahawa sifat malaikat ini yang dijadikan daripada cahaya, dan sifat malaikat ini taat pada perintah Allah tanpa mempersoalkan. Malaikat ni dalam hati dia ada iman saja, tidak ada nafsu, tidak ada benda-benda lain sebagaimana yang Allah beri kepada syaitan, jin dan juga manusia. Tuan-tuan yang dikasihi, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dalilu syumulihin jami' bil amr. Dalil yang mengatakan bahawa malaikat ini telah diperintah oleh Allah untuk sujud dan mereka tidak membantah walaupun sedikit pun. Idh qala rabbuka lil malaika inni khaliqum basyaran minat tin. Wahai para malaikat, sesungguhnya aku akan jadikan manusia iaitu Adam yang diciptakan daripada tanah. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu. Dia kata selepas Allah jadikan dia dengan sempurna, wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Lepas aku jadikan Nabi Adam dalam keadaan sempurna dan aku tiupkan roh masuk ke dalam jasad Nabi Adam, faqa'u lahu sajidin, hendaklah kamu duduk dan sujud kepada Nabi Adam AS. Apa malaikat buat? Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Maka keseluruhan para malaikat disujud kepada perintah Allah tadi kepada Nabi Adam walaupun tidak ada soal sedikit. Surah Sad ayat 71 dan 73. Tuan-tuan yang dikasihi, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Walamma akhbarallahu an sujudihim akkada ala qiyam jam'is sujud fasajadal malaikatu kulluhum ajma'in. Ini bukti bahawa malaikat ni bukannya sujud-sujud biasa. Mana mereka sujud sungguh-sungguh yang diperintah oleh Allah. Bahkan ada orang bertanya, bagaimana malaikat sujud? Bagaimana malaikat sujud? Adakah sujud dengan meletakkan kepala begitu saja atau sujud sebagaimana sujudnya solat kita pada hari ini? Ammal kaifatus sujud allazi umiru bihi li Adam faqad nassat al-ayah alaiha faqa'u lahu sajidin. Maka ketika itu apabila ditanya bagaimana malaikat apabila diperintah oleh Allah untuk sujud kepada Adam, adakah mereka dengan mengangguk kepala sahaja atau membuat isyarat-isyarat tertentu? Dan ada orang persoalkan bagaimana malaikat ni boleh sujud kepada manusia sebagaimana sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang orang bertanya tentang perkara tersebut. Sedangkan di dalam Al-Quran dia tidak ada nyatakan bagaimana sujudnya. Cuma dia kata faqa'u lahu sajidin, maka hendaklah kamu sujud. Apabila kita sebut perkataan sujud di sini, maka tidak ada kaedah lain yang kita sujud kepada Adam ketika malaikat sujud ni sebagaimana kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini. Sujud seperti sujud sembahyang. Cuma maka ketika itu orang tanya, adakah sujud Nabi Adam kepada Nabi Adam ketika itu sujud seperti sujud kepada Allah di segi matlamat, segi hakikatnya. Segi perbuatannya ya, sujudnya sujud seperti mana sujud kita sembahyang. Tapi segi hakikatnya Nabi Adam ketika itu telah ada malaikat ini, wa kana sujudul malaika li Adam sujuda takrim wa tahiyah. Tetapi bezanya dari segi perbuatan, segi sifatnya sama, sujud sebagaimana sujud dalam solat. Tetapi matlamatnya berbeza. Kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala kerana sujud kerana ibadat. Kerana takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan Dia adalah Tuhan, kita adalah hamba. Tetapi
Para malaikat ketika itu sujud kepada Adam alaihissalam tidak lebih daripada takrimu wa tahiyyah, semata-mata memuliakan Adam alaihissalam dan pengucapan selamat datang Nabi Adam alaihissalam ke dalam syurga. Dan yang paling penting sekali, malaikat itu sujud kepada Adam alaihissalam semata-mata kerana perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu beza di antara sujud kita kepada Allah, sujud malaikat kepada Allah dengan sujud mereka kepada Adam. Sujud mereka kepada Allah kerana ibadat, kerana hamba. Tapi sujud kepada Adam semata-mata kerana kemuliaan dan ucapan selamat datang. Yang paling penting, ia adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dikasihi, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita maklum bahawa dalam agama-agama sujud ketika Nabi Adam alaihissalam ada satu makhluk Allah yang bernama Iblis yang enggan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, sujud kepada Nabi Adam walaupun telah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebut sajadal malaikatu kulluhum ajma'un li Adam. Semua makhluk-makhluk yang ada di langit ketika itu sujud kepada Adam dan patuh kepada Adam alaihissalam. Dia kata amman iblis faqad rafada sujud, melainkan iblis. Melainkan iblis. Iblis ni adalah salah satu, iblis adalah kepala yang mana di makhluk di langit, di syurga ketika itu yang enggan sujud kepada Adam sebagaimana yang telah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul. Kalaulah kita kata manusia hari ni kalau dia enggan sujud kepada Allah, kalaulah malaikat iblis tak sujud kepada Adam, telah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dihalau keluar dari syurga dan jadi penghulu ahli neraka esok kerana tak sujud kepada Adam. Bagaimana kalau kita hari ni tak pernah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala? Cari rezeki di atas muka bumi, makan dengan hasil rezeki Allah beri, duduk di atas bumi Allah punya, berlangitkan langit, bumbung langit dengan langit Allah pun taala, air daripada Allah Subhanahu wa taala, segala makanan masuk dalam mulut daripada Allah Subhanahu wa taala, tapi malangnya mereka tidak sujud kepada Allah. Siapa lebih jahat ketika itu? Maka sudah tentu kita lebih jahat daripada iblis. Sedangkan iblis ni dia sujud kepada Allah, cuma dia engkar untuk sujud kepada Adam alaihissalam, telah pun dilaknat oleh Allah. Bagaimana manusia yang tak pernah tengok tinggal sejadah sampai ke tua, sampai ke mati, maka patutlah Allah Subhanahu wa taala sumbak ke mereka dalam neraka bersama-sama dengan iblis laknatullah alaihim ajmain. Tuan-tuan yang dikasihi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa iblisu lam yakum minal malaikah walau kana minhum lima asa. Ada orang kata, adakah iblis ni diciptakan sama dengan malaikat? Tak sama. Sebab ni malaikat ni diciptakan daripada cahaya dan iblis ini diciptakan daripada api. Jelas disebut. Maka Allah Subhanahu wa taala tanya, qala ma mana'aka alla tasjuda id amartu. Dia kata, kenapa kamu ni tak sujud kepada Nabi Adam, kepada Adam sebagaimana aku telah perintah kepada kamu? Kena ada ayat ni kita bawah nanti kita akan baca. Bagaimana aku nak sujud kepada Adam yang dicipta daripada tanah? Tempat kita pijak, dia kata. Sedangkan aku dijadikan daripada api yang lebih mulia daripada Adam. Mana boleh orang mulia sujud kepada Adam alaihissalam? Ketuanan dikasih sekalian, sebagaimana hadis ayat Quran disebut di sini. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Apabila Allah Subhanahu wa taala perintah sujud kepada Adam, maka seluruh malaikat sujud melainkan iblis. Sebab iblis ni asal usul daripada jin dan mereka ni fasik ataupun derhaka pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita keliru sebagaimana saya sebut sebelum ni. Apa beza di antara jin dengan iblis? Iblis, setengah ulama kata iblis ni kepala kepada para jin. Dan setengah ulama kata tak, iblis tu sendiri asal usulnya jin. Dan dipecah kepada dua bahagian, mana satu yang beriman kepada Allah, yang kedua kufur pada Allah. Yang beriman kepada Allah nak kita sebut selalu jin Islam. Yang kufur kepada Allah ini namanya adalah apa nama ni? Iblis dan juga syaitan. Nanti kita cerita apakah sebenarnya beza di antara iblis dengan syaitan. Jadi sifatnya Allah Subhanahu yang pentingnya Allah jadikan jin ini mana sifatnya, rupa parahnya tidak serupa dengan kita. Tak serupa dengan kita. Apabila iblis datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah diperintah oleh wahai iblis turun ke jumpa Muhammad, dia kata dan menjawab semua soalan-soalan yang akan ditanya oleh Muhammad nanti. Dan di antara banyak-banyak soalan
nak ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada iblis ni, dia kata, siapakah antara orang yang paling kamu benci? Maka kata, orang yang paling aku benci atas muka bumi ni, dan siapa bila-bila? Mung, wahai Muhammad. Katanya iblis. Nah, dia tanya lagi, Rasulullah kata, di dalam ramai-ramai ni kata, dia kata, wahai iblis, dia kata, muka kamu ni, antara siapa yang boleh kamu menyerupai makhluk-makhluk ni? Aku boleh serupa laku, dia kata. Tak kira aku jadi burung, aku jadi burung. Aku jadi orang, jadi orang. Cuma satu makhluk aku tak boleh berupa, mukamu wahai Muhammad. Kalau aku berupa mukamu, nescaya hancur lebur. Dalam hadis yang sahih pernah menyatakan sedemikian. Tuan-tuan, sekian dalam kisah bagaimana iblis nak cerita. Sebab apa kita ni tak boleh tengok jin, tak boleh tengok setan-setan. Sebab sifat kejadian mereka ni sangat berbeza. Muka mereka dan sebagainya. Tak silap saya pernah saya cerita kepada tuan-tuan sekalian, satu ketika Huzaifah Al-Yamani pernah minta pada Rasulullah. Tak silap saya pada hari Selasa, hari Rabu. Setiap kali Nabi akan hilang. Maka dia tanya Huzaifah ni adalah penyimpan mohon raja-raja lah. Esi usulik kepada Rasulullah. Dia tahu sebuah serbi siapa geng-geng munafik di Madinah. Dia tahu berlaku. Nabi cerita dia berlaku. Jadi kalau orang nak tahu benda-benda sulit rahsia, maka orang cari Huzaifah Al-Yamani. Maka Nabi selalu hilang. Lepas Isyak, hari Selasa, hari Rabu hilang. Maka last sekali tanya, ya Rasulullah, aku pelik tengokmu. Setiap kali lepas Isyak, mu hilang. Lepas Isyak, mu hilang. Mungkin mana? Maka Nabi kata, aku ni pergi kepada satu puak. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Surah Jin, juzuk yang ke-28, juzuk yang ke-29. Ada sebut tentang perkara ini, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi dakwah kepada golongan-golongan jin supaya masuk kepada Islam. Jadi Huzaifah kata, ya Rasulullah, boleh tak aku ikut sekali? Nabi kata, tak boleh, mu tak boleh ikut. Maka Huzaifah merayu-rayu setiap minggu minta Rasulullah. Rasulullah kata, nampak Huzaifah ni bersungguh sangat nak ikut ni. Dia kata, marilah. Mari, siapa dia yang peliknya pergi sampai tengah-tengah pada pasir. Tak ada orang duduk. Maka Nabi pun ambil tukar dia buat bulatan. Ini dah cerita dalam banyak dalam hadis-hadis. Sebab dia buat bulatan yang agak besar. Wahai Huzaifah, aku minta kamu duduk di dalam bulatan ni dan jangan kamu keluar walaupun apa sekalipun berlaku. Huzaifah kata, kenapa Rasulullah? Mau patuh apa yang aku beritahu. Angguk Huzaifah. Dia tak kata, apa duduk tunggu pada pasir seorang-seorang, tiba-tiba Nabi hilang. Hilang Nabi. Jadi ketika itu, tiba-tiba datang 1,000 pasir yang serta-merta, yang tidak ada lagi kita nak hujan, mari guruh dulu, tak ada. Terus mari ribut yang besar, maka Huzaifah tak ingat dah pesan Rasulullah, sebab nak cari Rasulullah. Tu panggil sahabat. Dia tak fikir dah, gapo keselamatan diri, dia cari mana Nabi, sebab nak selamat Nabi, ribut yang besar. Jadi apabila Huzaifah keluar, dia tak ingat pesan Nabi, jangan keluar dan apa sekalipun berlaku. Dia keluar juga pada barisan tu, keluar pada barisan ketika itu, hampir nak pitam. Apa nama Huzaifah, sempat Nabi tarik masuk balik dalam bulatan tu. Nabi kata, aku pesan dah kamu wahai Huzaifah, jangan kamu keluar dari bulatan. Kenapa keluar? Maka Huzaifah kata, aku tengok ribut yang besar tadi. Dia kata, aku takut pasal keselamatanmu wahai Rasulullah. Maka para sahabat tanya kemudian, apa nak mu nampak? Aku nampak, ya Allah, dia kata, macam-macam rupa menyebabkan aku nak pensang tengok muka dia orang. Rupa-rupa jin ni, muka dia ni sangatlah pelik, tidak serupa dengan makhluk-makhluk yang lain. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala tidak tunjuk muka jin ni bentuk muka lagu mana, sebab kita tak boleh hidup. Sebab itulah cerita-cerita hantu dia buat mana-mana. Sebenarnya dia nak buat hantu, tak pernah tengok hantu bentuk lagu mana. Tapi nak beritahu gambar kepada kita bahawa muka-muka iblis, syaitan ni muka dia sangat teruk dan tak serupa dengan muka-muka kita. Tak boleh. Sebab itu dalam hadis, dalam perkara lain dia kata iblis ismuhu wasyaitanu sifatuh. Ini yang kita nak tahu. Apa beza di antara syaitan dengan iblis ni? Dia kata, sebenarnya hak nama khas bagi dia adalah iblis. Di dalam golongan jin ni, dua golongan. Saya kata satu yang Islam, satu yang kafir. Yang kafir tadi, maka ketuanya namanya adalah iblis. Namanya adalah iblis. Jadi apa kaitan dengan syaitan tadi? Lakinnahu ba'ada an tamarrada 'ala Allah atlaqa 'alaihi wasf yattafaqu ma tamarrud haitsu wasafahu bi annahu syaitan. Barulah kita tahu. Rupa-rupanya syaitan itu
bukannya nama kepada iblis. Tapi syaitan ini menggambarkan sifat iblis. Anda kita kena faham. Selama ni kita kata ketuanya syaitan dan anak-anaknya adalah iblis. Bukan begitu. Majoriti para ulama mengatakan bahawa iblis itulah nama kepada makhluk yang daripada jin, ketua kepada, maknanya dalam kitab-kitab semua menyebutkan ketuanya adalah nama dia Azazil. Setengah mengatakan begitu. Tetapi sebenarnya syaitan itu adalah menggambarkan sifat yang mana tidak patuh pada perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan bukan nama khas bagi jin ataupun mana makhluk-makhluk yang derhaka. Tidak. Itu memang sifat. Maknanya kita kata sifat perangamu supaya perangai setan. Kita kata maknanya rupa-rupanya setan ini merujuk pada sifat iblis yang mana mereka tidak patuh pada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang dikasihi, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Nah, dia memang macam biasa, pukul 7 kita berhenti. Nah, dia tak boleh pagi-pagi, tak boleh lama-lama, takut-takut dia muntah. Okey, ini yang kita takut. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala tanya kepada apa nama ni iblis, ma mana'aka alla tasjuda iz amartuk. Wahai syaitan, wahai iblis, kenapa, apa yang menyebabkan kamu ni tidak ikut perintah aku supaya aku perintahmu sujud pada Adam? Maka apa? Ajabahu iblis. Maka jawab iblis, ana khairum minhu khalaqtanu min narin wa khalaqtahu min tin. Dia kata, ya Allah, kenapa aku nak sujud kepada Adam? Ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada dia. Khalaqtani min nar. Aku ni jadi daripada api. Wa khalaqtahu min tin. Sedangkan kamu jadikan dia daripada tanah. Ini antara sifat yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam hadis, mengatakan la yadkhul jannata man mithqala habatin min khardalin fi qalbi min kibrin. Betul lah hadis Nabi kata, sahih Muslim, tidak masuk syurga orang yang mana-mana ada di dalam hati dia walaupun sebesar biji sawi sifat takabur. Betul Nabi kata, la yadkhulul jannata man mithqala habatin min khardalin min qalbi min kibrin. Tidak masuk syurga orang yang ada walaupun sebesar biji sawi. Sawi ni kecil sangat-sangat. Nak tuan-tuan makan, apa nama ni, orang panggil ciasik ke berapa, tengok biji dia tu. Itulah nak menggambarkan bahawa walaupun sebesar itu ada sebiji dalam hati kita sifat takabur, maka Nabi kata orang itu tidak layak untuk masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita fikir balik, kenapa ni? Nah, dalam banyak-banyak benda lain, ini yang dicop oleh Nabi tidak masuk syurga. Rupa-rupa inilah menyebabkan iblis laknatullah alaih tidak dihalau oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, keluar daripada syurga disebabkan sifat takabur tadi. Diperintah sujud pada Adam, tak nak, sebab Adam buat daripada tanah, aku dia buat daripada api. Tuan-tuan yang dikasihi, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, sebagaimana saya sebut pada hari Jumaat dalam kitab Al-Mustakhlis fi Tazkiyatul Anfus karangan Said Hawa, apabila ditanya kepada beliau, dia seorang ulama tasawuf yang terkenal. Apabila ditanya kepada beliau, dia kata, wahai Syekh, di mana siapakah yang menjadi tempat untuk sifat-sifat takabur, ujub dan riak ni duduk? Hati yang orang macam mana? Siapakah yang layak untuk dapat sifat takabur dan riak ni? Duduk kat siapa? Maka dia jawab, benda-benda ni semua dia akan duduk kepada ahli-ahli ilmu, dan juga duduk kepada orang yang ada pangkat, dan duduk kepada orang yang nak belajar. Subhanallah. Dia tak duduk pada orang lain, dia duduk pada kita semua. Maknanya benda ni besar. Ujian yang besar pada kita adalah orang ahli ilmu ni, bukan saya sahaja tuan-tuan, dan tuan-tuan juga termasuk daripada apa yang telah disebut oleh Syekh Hawa tadi. Jadi antara ikrar yang diminta oleh Allah, oleh iblis, diminta oleh iblis kepada Allah, dia kata, ya Rasul, ya wahai ya Allah, dia kata, apabila kamu telah, dia kata maknanya menjadikan Adam ini, menyebabkan dialah aku dihalau olehmu daripada syurga dan dilaknat olehmu, maka aku minta padamu ya Allah, bagilah kepada aku peluang yang mana untuk aku menjadikan anak-anak Nabi Adam ini supaya hidup bersama-sama aku dalam neraka esok, melainkan minas salihin, orang-orang yang soleh. Sebagaimana yang disebut di sini, qala fa bima
qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ya Allah, setelah menghalau aku keluar daripada syurga dan melaknat aku ni, siapa bila-bila menjadikan aku sebagai penghulu ahli neraka, maka memberilah peluang kepada aku ni, wahai ya Allah, untuk aku pujuk, untuk aku hasut, untuk aku bisik kepada anak-anak Adam ini supaya masuk ke neraka bersama-sama dengan aku. Dan Allah makbul. Allah makbul. Dia kata, cuma tak sempat nak Allah nak jawab, tapi iblis tu jawab sendiri. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Dalam surah Al-Hijr ayat 39-40. Melainkan hamba-hamba kamu yang melakukan ketaatan kepada kamu dengan penuh keikhlasan. Tidak cukup kalau kita lakukan ibadat, datang ke masjid subuh dengan sejuk-sejuk, duduk rumah tidur lagi sedap, dengan aircon boleh buka, duduk atas katil, harga beribu-ribu lagi nikmat, duduk di rumah. Tapi kita mari ke masjid pula dengan hati kita tidak betul, dengan hati kita tidak ikhlas, tak ada guna kita. Sebab iblis masih lagi dapat masuk dalam jiwa kita. Boleh masuk dalam hati kita, masuk dalam tubuh badan kita. Melainkan mereka melakukan apa saja dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita bersempat lagi nak betul niat, ya Allah, beri kekuatan kepada aku supaya aku dapat buat lakukan ibadat ketaatan padamu ya Allah, dan tidak lain tidak bukan ikhlas kepadamu ya Allah. Ini penting sekali. Sebab itu Nabi berulang kali doa kepada Allah, dan para sahabat dia ikut pada tabi'in, ahli tasawuf, ulama-ulama selalu meminta kepada Allah, ya Allah, jadikanlah aku orang yang ikhlas. Sebab itulah apabila ditanya kepada Imam Malik rahimahullah ta'ala anhu, tuan-tuan tahu Imam Malik pengasas kepada mazhab Maliki, anak murid kepada Hanafi, tu guru kepada Imam Syafi'i kita. Dan perawi hadis pula hadis beribu-ribu, berpuluh ribu hadis riwayat hadis. Dan anak murid dia tanya kepada Imam Malik, wahai Imam Malik, apabila Nabi Malik syarah hadis Muwatta yang berkaitan dengan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nahawa. Setiap ibadat itu bergantung pada niat, dan apa Tuhan nak bagi pahala atau tidak, sebaliknya semua bergantung pada niat. Maka tanya anak murid kepada Imam Malik, wahai Imam Malik, kata Imam Malik tu dalam keadaan tua tu. Kata Imam Malik, bagaimana dengan niat kamu? Bagaimana kamu betulkan niat kamu? Maka jawab Imam Malik, dalam banyak-banyak ibadat yang aku paling susah sekali nak jaga adalah niat aku sendiri. Sedangkan dia seorang yang ulama mujtahid yang hebat. Sehingga dalam riwayat mengatakan, aku mengambil masa selama 40 tahun untuk betulkan niat aku supaya aku lakukan ibadat ini kerana Allah. Bagaimana dengan kita, tuan-tuan? Bagaimana dengan kita? Nah, ini yang disebut dalam hadis dalam benda lain kata, iblis min atwalul ahya umurah. Bukan setakat itu, apabila iblis minta supaya Allah beri peluang kepada dia untuk hasut anak-anak Adam supaya masuk neraka bersama-sama dengan dia, satu lagi permintaan yang diminta oleh iblis. Tuhan makbul lah ke? Tapi ada Tuhan makbul secara umum, ada juga hak Tuhan sekat. Antara dia kata, arada iblis an yakuna mukhalladan fid dunya wa illa yaqa'u alaihi al-maut fa talaba min Allah talaban ajiban. Iblis pun bukan setakat dia ni telah terima laknat Allah itu, dan tidak ada sedikit perasaan bersalah nak minta taubat kepada Allah. Bahkan macam-macam dia minta, dan di antara permintaan yang sangat pelik, ajiban dia kata tadi, adalah dia kata arada iblis an yakuna mukhalladan fi dunya. Ya Allah, aku nak minta supaya mengekalkan aku ni hidup di atas dunia ni sampai bila-bila, wa illa yaqa alaihil maut, dan aku ni tak mati. Ini satu persoalan. Kata iblis ni tak mati sampai kiamat. Ketika tu apabila sangkakala dia tiup, matilah manusia yang terakhir sekali ketika itu, maka iblis pun akan mati ketika itu. Katanya kecil-kecil yang ustaz-ustaz kita cerita kepada kita. Apa hakikat yang sebenar? Adakah Tuhan makbul permintaan iblis supaya dia ni tak mati, dan mati pada tiup pasakan kala yang terakhir tu? Maka Allah kata, qala ta'ala, dalam surah Sad juga ayat 79 hingga 81. Dia kata, qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Qala fa innaka minal munzarin ila yaumil waqtil ma'lum. Dia kata, apabila dia kata qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun, ya Allah, aku minta padamu ya Allah supaya kamu kekalkan aku ni, supaya aku hidup
sampai aku tiupnya sakakala tak akhirmu tu. Qala fa innaka minal munzarin. Tuhan kata okey. Dia kata aku akan hidupkan kamu ila yaumi waqtil ma'lum. Maknanya sehinggalah pada tempoh-tempoh yang tertentu. Tuhan tak kata, wahai boleh, mung tak apa, aku proceed, aku terima, aku approve permintaan kamu tu, maknanya mung boleh hidup sampai ke tiup pasal kala. Maka sebab tu ulama membincang besar dalam soal ini, limadza tabal al-yawmin laqad talaba Allah min yabqa hayya ila yaum yub'asum. Adakah Tuhan terima permintaan iblis tadi? Maka dia kata akhbarallah iblis annahu akhir ila yaumil waqti ma'lum wa hadzal waqt al-ma'lum laysa yaumul ba'ts. Maka Tuhan kata dah, wah tak apa iblis. Aku mung nak hidup sampai tempoh-tempoh tertentu. Tempoh-tempoh tertentu itu tidaklah menggambarkan bahawa iblis ni akan hidup sampai pada hari kiamat ini sebenarnya. Tidak bukan gitu dia kata. Walakin waqtul mahdud. Maklum tadi dalam tempoh-tempoh tertentu allazi haddadallahu fi intihai umur iblis wa qumna ajaluhu wa inda dhalik sayamu. Maknanya iblis ni juga akan mati dalam tempoh-tempoh yang tertentu. Cuma Allah Subhanahu wa taala bagikan kepada iblis ini, dia kata atwalil makhluqatu umra. Maknanya makhluk yang paling lama sekali hidup. Jadi ulama membicarakan pula, adakah semua iblis-iblis ni akan lama hidup? Tak juga, ketua dia. Ketua dia. Sebab ada banyak dalam riwayat yang lain mengatakan bahawa yang mana iblis yang kuncu-kuncu dia tadi tu juga mati. Seperti mana mati makhluk-makhluk yang lain, cuma Allah panjangkan umur mereka lebih daripada umur kita. Sebagaimana kita hari ni, umur 63, 64, 65 meninggal. Mana boleh hidup lepas 63 ke atas tu, umur subsidi. Maknanya kalau umur 80 tahun ke atas, kita tabik spring. Umur 90 tahun ke atas, manusia paling panjang umur. 100 ke atas, tak ingat dah jalan nak balik rumah. Jadi maknanya umur kita ni setakat tu. Jadi maknanya terakhir sekali poin saya tersebut, terakhir sekali. Antara benda yang kita nak sebut di sini adalah apabila iblis telah minta 2-3 perkara dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Disebabkan dia ni marah sangat, munglah Adam punca aku ni dicampur daripada kepada syurga dan dilaknat oleh Allah, ketua pada ahli neraka esok. Mung Adam. Maka dia minta macam-macam dengan Allah supaya sebab perjanjian tadi. Dia kata, ya Allah, membagi kepada aku yang mana supaya aku dapat menghasut anak-anak Adam ini sehinggalah mereka ni ikut bersama-sama dengan aku. Maka Allah kata okey. Nak panjang umur, Allah kata okey. Tapi sampai hari kiamat, belum tentu. Tu Tuhan tak bagi. Tapi antara benda sebab apa iblis ni minta semua tu? Iblis tu minta semua perkara tersebut adalah semata-mata nak mengisytiharkan secara besar-besaran pemusuhan di antara mereka dengan kita semua. Itu sebenarnya. Pengisytiharan iblis bahawa mereka akan isytihar di depan Allah, disaksi oleh Allah, disaksi oleh para malaikat bahawa musuh nombor 1 iblis laknatullah alaih adalah kita semua. Sebab itulah dinyatakan di sini dia kata qala fakhruj minha fa innaka rajim wa inna alaika la'nata ila yaumiddin. Maka apabila dia kata begitu, wahai iblis, keluar daripada syurga ini dan kamu termasuk mana makhluk yang aku laknat pada kamu sampai bila-bila. Maka dalam bab ini ba'du aslihah iblis. Maka iblis apabila dia tahu tentang kelemahan manusia sebagai saya sebut tadi, dia tunjuk kepada perut Nabi Adam AS ketika itu. Maka iblis ketika dia buat research. Dia buat research juga tuan-tuan. Dia buat research. Apakah cara yang terbaik untuk menghancurkan manusia? Rupa-rupanya Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan yang dikasihi, yang dirahmati oleh Allah sekalian, telah pun dicerita oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Isra ayat 61 hingga ayat 65. Antara dia kata, qala dhhab faman tabi'aka minhum fa inna jahannama jazaa'ukum jazaa'an mawfura wastafziz man istata'ta minhum bisawtik wa ajlib 'alayhim bi khaylika wa rajlika wa syarikhum fil amwali wal aulad. Disebut dah kita Allahu Akbar. Wa'idhum. Syaitan beritahu. Maknanya Allah telah mengkhabarkan kepada kita, syaitan telah pun jumpa apakah kelemahan manusia sebenar, dan inilah alat yang akan digunakan untuk menghancurkan kita, iaitu dengan 2 kaedah.
Dua kaedah, dua saluran, dua metodologi yang akan rusakkan kita semua. Yang pertama dia kata, dan Tuhan kata pada syaitan, dan pujuklah sesiapa yang dapat kamu pujuk dengan suaramu, dengan kaedahmu, dengan penyokongmu, baik dengan askar-askarmu yang berkuda atau yang berjalan kaki. Dia kata, maka pujuklah mereka. Maka syaitan kata dah, tak apa. Aku tahu dah ya Allah, bagaimana aku nak hancurkan manusia-manusia ni. Dia kata, wasyarikhum fil amwali wal aulad. Dua ni je aku guna manusia, dan aku tidak akan guna kaedah lain untuk menghancur manusia. Yang pertama, al-amwal, dengan menggunakan harta. Yang kedua, wal aulad. Wal aulad ini merujuk kepada anak bini kita. Minta maaf orang kat belakang. Nah, alhamdulillah tuan-tuan, kat belakang orang rumah hak malam panggil subuh, mari masjid nak mari kuliah subuh. Mereka telah menyelamatkan kita sebagai suami. Dan isteri-isteri kita di rumah sembahyang subuh, kejut anak-anak perempuan sembahyang subuh, mereka telah menyelamatkan kita di rumah dan di hadapan Allah. Bagaimana dengan isteri-isteri kita yang lain yang tak pernah tinggal ke atas sejadah? Pergi apa nama ni, yang tak pernah kenal tinggal sejadah, yang cukup keluar aurat, tak tutup dengan tabarus dan sebagainya. Sedangkan iblis kata dah, aku nak usukkan manusia dengan dua kaedah saja yang paling mudah, harta. Sebagaimana Allah hancurkan Firaun dengan harta, manusia ni akan hancur disebabkan harta. Yang pertama, akan hancur disebabkan harta. Ayat ini telah pun dibuat kajian oleh Israel. Dalam kitab Tiarah Fikriyah Mu'asirah telah menyatakan bahawa Israel, Yahudi khususnya, bagaimana nak menghancurkan umat Islam, mereka telah mengkajikan ayat ini. Surah Al-Isra ayat 61 hingga 65. Dia kaji ayat ini. Oh, dia kata Allah dah sebut rupa nak hancurkan manusia tidak lain dan tidak bukan dengan dua cara. Yang pertama dengan melalui harta, yang kedua menggunakan anak isteri. Nanti kita sebut di hujung nanti insya-Allah bagaimana Allah jadikan Hawa, dan bukti yang jelas bahawa Hawa isterinya antara punca-punca yang digunakan oleh syaitan untuk mengeluarkan Adam AS daripada syurga. Wallahu a'lam bissawab. Apa yang baik daripada Allah, apa yang kurang itu adalah daripada kamu sendiri. Dan insya-Allah tuan-tuan yang dikasihi sekalian, jadikanlah iblis adalah musuh nombor satu kita untuk kita berhati-hati dan beringat kepada mereka. Dan gunakanlah anak-anak kita, ambillah anak-anak kita mari ke masjid. Sebab iblis ni benda tak nampak, dia tak akan guna melalui kita, dia guna melalui anak bini kita untuk menyesatkan kita, untuk menjauhkan diri kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu maghrib itulah dia ajak pergi ke supermarket. Waktu-waktu solatlah dia ajak pergi berjalan merata-rata. Kita sanggup tinggal ibadat, sanggup tinggal masjid, sanggup tinggal dengan perkara-perkara yang lain yang ketaatan kepada Allah semata-mata dengan menggunakan isteri dan juga anak-anak kita. Wallahu a'lam bissawab. Apa yang baik daripada Allah, apa yang kurang itu adalah daripada kelemahan saya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Ya muallimal Ibrahim al-hikmata 'allimna, ya mufahim Sulaiman fahimna fafahamnaha Sulaiman, wa kullan ataina hukma wa ilma wa sakharna ma'a Dawud al-jibali sabbih wa tayri wa kunna fa'ilin. Ya Allah, ya Tuhan kami, di pagi yang berkat ini, ya Allah, kami adalah hamba-hamba-Mu sangat lemah, ya Allah. Banyak sangat lemah, ya Allah. Banyak melakukan dosa dan maksiat padamu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kamu jangan matikan kami dalam keadaan begini, ya Allah. Sesungguhnya kamu adalah Tuhan yang maha pengampun, yang penyayang terhadap kami, ya Allah. Maka ampunlah segala dosa-dosa kami sebelum kamu ambil nyawa kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, masukkanlah kami dalam syurga-Mu, ya Allah. Bagilah kekuatan kepada kami untuk kami menjauhi kebisikan-bisikan syaitan, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami, ya Allah. Rahmatilah mereka, ya Allah. Kasihilah mereka, ya Allah, sebagaimana mereka mengasihi sejak kami kecil, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami tidak mampu untuk membalas jasa-jasa mereka, ya Allah. Melainkan kami doa dan penuh keberkatan ini, ya Allah. Masukkanlah mereka dalam ahli syurga-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah pasangan kami, suami dan isteri kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami tidak mampu untuk mendidik, mengajar mereka, ya Allah. Melainkan dengan taufik dan hidayah padamu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sungguhnya kamu telah menjadikan mereka pasangan kami di dunia ini, ya Allah. Kami pohon dengan penuh kasih sayang-Mu, dengan penuh kehinaan padamu, ya Allah. Jadikanlah mereka pasangan kami dalam syurga-Mu yang kekal abadi, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa anak-anak kami, ya Allah. Kami takut dengan fitnah anak-anak kami, ya Allah. Kami takut dengan fitnah anak kami, ya Allah. Sebagaimana kamu sebut dalam Al-Quran, ya Allah. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum, ya Allah. Kami takut dengan ini, ya Allah. Wahai orang yang beriman, sesungguhnya isteri dan juga
bahawa anak-anak kamu akan menjadi musuh pada kami di hadapan nanti, ya Allah. Oleh itu, ya Allah, jauhkanlah kami fitnah dengan anak-anak kami, ya Allah. Berilah taufik dan hidayah pada anak-anak kami, ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh, ya Allah, yang berjaya hidup dunia maupun di akhirat nanti, ya Allah. Sebagai akhir sekali, ya Allah, jadikanlah kami memulakan hidup kami dengan husnul khatimah, ya Allah. Maka kamu akhirkanlah hidup kami dengan husnul khatimah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Asnana fi khus ila al-musalihat wa tawasaw bil haqqi was sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.